Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para hadirin dan para pendengar sekalian, insya-Allah pada sidi kali ini kita akan sama-sama membetulkan dan memperbaiki bacaan kita pada dua surah, iaitu yang pertama surah Al-Ikhlas dan yang kedua surah Al-Falaq, insya-Allah. Jadi sebagai pendahuluan saya bacakan dahulu surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq. Kemudian kita akan sama-sama lalui daripada awal surah Al-Ikhlas sehingga akhir, apakah di mana tempat-tempat yang perlu kita baiki dan juga apakah hukum-hukum yang kita boleh ambil untuk kita tambah ilmu kita dan juga untuk kita memperbaiki kesalahan yang kita pernah buat ataupun untuk kita memperelokkan lagi bacaan yang kita sudah pun betul, insya-Allah. Okey, jadi kita mulakan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, kemudian surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Baiklah, jadi kita akan mulakan daripada surah Al-Ikhlas. Bagaimana untuk kita membacanya? Jadi kita mulakan dengan Qul huwallahu ahad. Qul, huruf Qa. Jangan kita baca kul macam seolah huruf kaf. Salah. Qul huwallah. Bagaimana nak bezakan antara kaf dengan qaf? Huruf Qa ini kita sebut dengan di mana pangkal lidah kita iaitu di dalam itu, kita gunakan Qa. Jadi Qa, Qi, Qu. Qul. Kalau kaf, Kakiku. Macam K-A-K. K-I-K. Ini Q. Qa. Jadi Qul hu. Kemudian hu. Dekat huruf ha ni pastikan bukan ha. Ha ni dalam. Ha. Ha itu huruf halqum. Dan juga kedua-duanya halqum. Ha dan ha. Beza dia ha bunyi kat dalam. Ha ada kepit sikit. Jadi Qul huwallahu ahad. Dekat dal akhir tu ahad. Bila kita mati di situ, bila kita wakafkan di situ, wajib untuk kita membaca qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Mana-mana huruf ni kalau dia kita wakaf kat dia, kita berhenti bacaan wakaf ataupun dia berbaris mati, kita kena baca dengan qalqalah. Okey, tetapi dalam qalqalah ni ada dua jenis. Qalqalah kubra, qalqalah sughra. Nanti kita akan lalu dan saya akan kupaskan. Kemudian Allahus samad. Dekat as-samad dal itu sama qalqalah juga. Kemudian yang saya nak highlightkan dia dekat as-samad. Sad. Bila mana alif lam kemudian ada huruf sad.
Di situ huruf sad itu ada sabdu. Di sini alif lam ini dipanggil sebagai alif lam syamsiyah. Lebih kurang ada 14 huruf dikategorikan sebagai alif lam. Bila mana bertemu dengan huruf-huruf tersebut dikategorikan sebagai alif lam syamsiyah, dan 14 huruf yang berbaki dikategorikan sebagai alif lam qamariyah. Apa beza antara alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah? Alif lam syamsiyah ini kita kena baca dengan idgham, wajib. Idgham wujuban. Tak boleh kita baca secara izhar. Dekat mana? Dekat huruf lam itu. Secara idgham bagaimana? Bermaksud huruf sebelum alif lam itu, macam tadi, Allahus Samad. Ada tak kita sebut huruf lam? Ada. Allahul As-Samad. Allahu As-Samad. Dekat lam tu hilang. Terus, Allahus Samad. Kita tak sebut lam tu. Kita tak boleh baca Allahul Samad. Salah. Tapi kalau alif lam qamariyah, lam itu wajib kita baca secara izhar. Kita kena bunyi. Izhar. Nanti kalau kita jumpa contoh dia, contohnya inil kafiru. Inil kafiru. Alif lam dengan huruf ka. Inil kafiru. Jadi kita tak baca ini kafiru. Salah. Maksudnya tak boleh baca idgham. Di situ kita baca izhar. Izhar. Bunyi lam itu jelas. Jadi di sini Allahus Samad. Jadi Allahus Samad. Di sini insya-Allah kebanyakan orang tidak silap. Kerana apa? Kerana sudah pun ditulis sabdu. Cuba sebagai ilmu tambahan, alif lam tersebut adalah alif lam syamsiyah. Lagi. Okey. Lam yalid wa lam yulad. Dekat lam. Pastikan lam. Jangan kita dengungkan dia. Di sini hukumnya mim itu al-izhar. Mim ini senangnya nak tahu izhar tak izhar. Adakah dia izhar ataupun bukan izhar adalah dengan melihat pada huruf mim itu ada tanda apa. Kalau ada tanda mati, maksudnya kita kena baca secara izhar. Tanda mati tu yang berbentuk apa? Si kecil. Selain daripada, maksudnya mim apabila bertemu dengan semua huruf kecuali mim dengan ba, maka semuanya dibaca secara izhar. Kalau dia bertemu dengan mim, dia akan jadi idgham. Kalau dia bertemu dengan ba, dia akan baca ikhfa. Tapi insya-Allah mim apabila bertemu dengan ba, mim bertemu mim, mim itu tidak akan dibariskan. Dia akan jadi idgham, dia akan dengung, baca secara dengung. Okey. Tapi di sini jangan kita kena baca secara izhar, tak boleh kita dengung sini. Jadi lam yalid. Lam yalid. Jangan lam yalid. Salah. Tak boleh. Lam yalid wa lam yulad. Jadi lam yalid. Okey, kemudian pada huruf dal mati yang kedua, lam yalid wa lam. Dia berada di tengah-tengah di tengah-tengah ayat yang kita baca. Kita tidak berhenti di situ. Lam yalid wa lam yulad. Dal itu qalqalah juga, tetapi dia dikategorikan sebagai qalqalah sughra, kecil. Di situ perlu kita baca qalqalah, cuma kuatnya bunyi qalqalah itu tidak sekuat al-kubra. Jadi lam yalid cukup. Tapi kalau kita berhenti, contohnya lam yalid wa lam yulad. Yulad. Yang ni lebih kuat bunyinya, pantulannya daripada yang tadi. Sebab apa? Sebab dia kubra. Okey. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Okey. Walam yakul lahu. Walam tadi sama, hukum dia baca izhar. Yakul lahu di sini kun sepatutnya walam yakun. Nun itu mati. Barulah lahu, walam yakun lahu. Tetapi di sini huruf nun itu dibuangkan barisnya dan lam itu diletakkan sabdu. Di sinilah hukum diberi nama sebagai idgham bila gunnah. Idgham. Idgham tu apa? Idgham tu maksudnya kita menggabungkan dua huruf menjadi satu huruf. Nun dengan lam. Kita hilangkan bunyi nun itu dan masukkan ke dalam lam.
Jadi bunyi nun dah tak ada. Jadi walam yakullahu. Walam yakullahu. Seolah-olah nun tak ada. Terus masuk kepada lam, yang mana lam itu diletakkan sabdu. Walam yakullahu. Di sini dikategorikan sebagai idgham kamil. Sebab apa kita boleh kata idgham kamil? Kerana idgham itu sempurna. Penggabungan nun dengan lam itu sempurna. Tidak ada sisa pun bunyi nun itu. Tidak ada. Tidak ada bunyi nun. Walam yakullahu. Ada bunyi nun? Tidak ada. Walam yakullahu. Terus bunyi lam. Walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi seterusnya pada kufuwan. Wan itu tanwin. Kita kena baca secara jelas. Jelas. Sebab apa? Sebab tanwin bertemu dengan hamzah. Jadi kena baca izhar. Zahir dia bunyi tanwin itu. Kufuwan, jangan dengung. Jangan kufuwan ahad. Salah. Kufuwan ahad. Yang takhir ahad qalqalah. Okey. Cuma satu perkara yang perlu kita tahu dalam surah Al-Ikhlas ni adalah pada ayat pertama dan ayat kedua tu. Kalau sekiranya kita ingin membaca sambung, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Perasan tak? Dekat ayat yang pertama itu, Qul huwallahu ahadun. Perkataan asal dia, ahadun, tanwin. Diakhiri dengan tanwin depan. Berbaris depan lah. Jadi, kaedah menyebut bila tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Hamzah wasal ni panjang lah. Hamzah wasal ni perbincangan panjang. Adakah hamzah wasal yang berada pada alif lam, ataupun hamzah wasal yang berada pada fi'il madhi, khumasi, sudasi, ataupun hamzah wasal yang ada pada nama. Semua itu bila mana tanwin bertemu dengan hamzah wasal, maka ketika itu nun tanwin dekat ahadun, don tu sebenarnya ada huruf nun, ahadun. Seolah-olah alif hada nun, ahadun, mati kat nun tu. Jadi ahadun Allahus samad. Jadi kita nak baca terus. Jadi hamzah yang dekat Allah, bila kita sambung, kita tak baca dah. Terus masuk ke dalam ahadunillah. Terus jadi idgham kan. Ahadunillah. Jadi kita akan bariskan dalam kita punya qiraat kita, riwayat Hafs an Asim, nun itu kita akan bariskan di bawah. Jadi kaedah dia, apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, maka nun tanwin itu kita bariskan dia ke bawah. Kalau kita nak kupaskan perbincangan ini, dia adalah perbincangan di antara iltiqa' bainas sakinain. Di antara dua tanda sukun. Panjang cerita dia, tapi cukup saya mengatakan di sini, apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, maka nun tanwin itu, tak kisahlah tanwin itu depan ke, baris atas ke atau baris bawah, nun tanwin itu kita bariskan dengan baris bawah. Macam contoh lain, yauma idzi nil haq. Kan yauma idzin baris bawah. Nil haq, nun tanwin itu kita baris bawah juga. Okey. Jadi apabila kita nak baca sambung, jangan lupa untuk ingat perkara ini. Harus perlu untuk kita menambah baris nun tanwin itu. InsyaAllah. Seterusnya kita masuk kepada surah Al-Falaq. Jadi, Qul, dah selesai. Qul, pastikan dekat pangkal lidah kita. Qul, jangan kul. Qul a'u. Bezakan antara a dengan u. A dengan a. Beza Walaupun dia tempat keluar yang sama, di halqum, a dengan a, tapi sebutannya ada beza. Bezakan a. Jadi kul a'u. Okey. Kul a'udzu birabbil falaq. Okey. Kul a'udzu birabbil falaq. Di situ qalqalah juga. Okey. Lagi min syarri ma khalaq. Okey, di situ min dengung, iaitu ikhfa. Di situ nun bertemu shin. Hukum dia adalah ikhfa hakiki. Macam mana kita baca ikhfa ni?
Kita dengung, tapi pada masa dia bunyi dia adalah di antara idgham dan juga izhar, di tengah-tengah. Bunyi nunnya tidak jelas sangat, tetapi dia tidak idgham sangat. Macam mana tu? Dia tidak betul-betul masuk dalam huruf selepas dia min sya. Maksudnya kita tak terus min sya, seolah tak ada huruf nun. Misha. Itu idgham kan? Misha. Itu idgham. Kalau izhar min syarrima. Kalau idgham misha. Sekarang ni kita gabungkan antara bunyi nun itu min dengan sya, nak masuk kepada idgham sedikit. Jadi min sya. Kita dengung, pada masa sama mulut kita menuju ke arah nak sebut huruf shin. Ke arah. Jadi min syarri ma khalaq. Jadi faham Min syarri ma khalaq. Qalqalah sama. Wa min sama juga. Wa min kat situ ikhfa. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sama itu, tak ada masalah. Yang penting idza baca nipis. Idza waqab. Qalqalah juga. Wa min syarrin naffathati fil 'uqad. Di sini wa min syarrin naffa. Nampak tak? Syarrin naffa. Kat situ alif lam syamsiah lagi. Terus tak ada bunyi lam dah, tak ada dah bunyi lam. Wa min syarri an-naffa, tak ada. Wa min syarril naffas ada. Dia terus wa min syarrin naffa, terus bunyi ra yang pada bawah terus masuk ke dalam huruf nun. Wa min syarrin naffathati fil 'uqad. Dan qalqalah di ujungnya wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, yang terakhir ini sama wa min ikhfa syarri ha. Pastikan beza ha dengan ha. Wa min syarri hasidin, din itu tadi sama macam tadi kufuwan ahad, pastikan baca secara jelas izhar. Sebab apa? Selepas tanwin itu huruf hamzah. Ini syarri hasidin idza. Syarri hasidin, jangan syarri hasidin iza. Iza salah tiba kita dengungkan dia. Syarri wa min syarri hasidin idza hasad. Dan diakhiri dengan qalqalah. Jadi itulah sedikit yang apa yang saya boleh sampaikan kepada para hadirin. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada siri-siri yang seterusnya. Jangan jemu untuk kita mengaji dan terus memperbaiki bacaan kita. Moga-moga dengan kita memperbaiki 2 surah pada hari ini, dapat kita amalkan dan kita bacakan dalam solat kita dengan betul, insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.